This call is now being recorded. Okey, cikgu nak mula. Cikgu tengok ada siapa dalam talian. Amy, Mira, Fahmi, Zahra dan Sharifah. Okey, selamat tengah hari. Okey, cikgu nak mula. Baik, ini bab 8. Okey, kita akan tengok vektor. Cikgu, recording cikgu nanti send jugalah. Yang kemarin cikgu dah send, kamu boleh bacalah. Tengok nantilah rakaman dia. Okey. Okey. Atau kamu perlu cikgu save-nya di YouTube ke supaya senang buka, atau yang cikgu bagi link itu dalam Google Drive. Mana yang nak video tu dalam Google Drive ke atau nak video itu dalam bentuk YouTube? Kalau nak YouTube nanti cikgu kena upload. Kalau tak ada request cikgu biarnya dalam bentuk di Google Drive, buka video. Okey. Mana-mana. Okey, bagus. Baik, kita tengok vektor ni. Okey, vektor dia macam satu daya. Okey, kalau kita tengok buku teks, apa maksud vektor? Teks, okey. Okey, kita tengok maksud vektor di buku teks. Ni yang cikgu buat tahun lepas. Vektor ni macam satu daya. Dia ada magnitud dan arah. Okey. Pelbagai kuantiti yang magnitud dan arah. Kuantiti yang ada magnitud dan arah adalah vektor. Kalau kuantiti skala, dia nombor sahaja. Okey, seperti kalau vektor dia ada negatif. Negatif itu maksudnya arah lah. Okey, magnitudenya nombor 12. Okey, ini contoh-contoh vektor. Ada arah, ada magnitud iaitu nombor. Okey. Tetapi kuantiti skala adalah kuantiti skala dengan kuantiti vektor tidak sama. Kuantiti skala seperti panjang yang tak ada arah, panjang, tinggi, berat. Berat ada arah, berat ada negatif. Cikgu tak pasti berberat. Yang ada arah seperti halaju, ni halaju ke arah selatan, itu arah dia. Okey. Macam suhu yang ada negatif, itu kita semua panggil vektor. Okey. Baik, kita tengok buku kerja. Baik, kita akan mewakili vektor menggunakan garisan yang ada anak panah. Okey. Kalau kamu tengok gambar ni, antara A, B, C, mereka sama panjang tak? Sama panjang tak? Sama. Okey, Mira katanya sama panjang. Cuba cikgu hitung. Cikgu hitung. 1, 2, 3, 4 ke bawah. 1, 2, 3, 4. Arah cikgu tersilap. Kamu kena tengok anak panah dia. Bila kamu bergerak, kamu kena tengok anak panah dia. Okey. Dia dari bawah ke atas. Tengok ni. Bawah ke atas. Maka cikgu kena 1, 2, 3, 4, 5. 5, 1, 2, 3, 4. 4. Dan semua sama, ini 4, 5. Ini 5, 4. Panjang mereka adalah sama, tetapi arah B yang bertentangan. Okey, B ke bawah, A dan C ke atas. Maka kamu tengok. A dan C adalah sama, betul. A dan C adalah vektor yang sama, dan cara nak tulis vektor dia guna huruf tebal lah, kita panggil bold untuk mewakili vektor. Okey, tetapi tulisan kamu tak dapat tulis, kamu kena tulis cara vektor macam ni. Okey, dia ada beralun. Vektor A sama dengan vektor C.
Dan tetapi A dan B tak sama sebab arahnya. Okey. Walaupun panjang A dan B adalah sama, tetapi arahnya tak sama, makanya tak sama. Tetapi negatif A sama dengan positif B. Kalau A positifnya ke atas, negatifnya akan terbalik ke bawah. Jadi mereka sama dengan B. Okay, negatif vektor A sama dengan vektor B. Manakala negatif C, vektor C sama dengan vektor B juga sama case lah. Kalau dia terbalik. Okay. Okay, kita tengok A dan C. Oleh sebab A dan C mempunyai anak panah yang sama, kalaunya negatif mestilah tidak sama, bertentangan arah. Arah mesti sama, magnitude mesti sama, baru dia sama. Okey, kamu tengok maksudnya sini. Dua vektor adalah sama jika kedua-duanya adalah arah dengan magnitude yang sama. Maksudnya panjang. Magnitude di sini merujuk kepada panjang vektor itu. Itu maksudnya. Jadi, ini kamu kena tulis yang beralun. Sebab dia type nombor huruf bold. Vektor AB sama dengan A, maka vektor negatif bagi AB adalah BA. Ya, itu maksudnya. Kalau A ke B diwakili oleh vektor A, begitu juga dari B ke A, adalah negatif A. Okey? B ke A adalah negatif AB adalah negatif A. Dan magnitude, ini maksudnya magnitude. Kalau dia ada modulus, modulus akan buangkan negatifnya. Maksudnya modulus akan buangkan arahnya. Bila arahnya tak ada, dia tinggal magnitude. Panjang sahaja. Jadi ini dipanggil magnitude. Kalau kamu nampak modulus, dia adalah magnitude. Okey, kita akan tengok seterusnya. Tengok ni ya. Dan tengok betul ke, palsu ke benar. Okay, dia adalah rhombus. Rhombus maksudnya atas sama panjang dengan bawah dan selari. Dan kiri dengan kanan adalah selari dan sama panjang. Okey. Dalam gambar, dia memang belum ada anak panah. Kamu akan lukis anak panah itu sendiri ikut soalan. Cuba tengok contoh. Dia nak, okay, kita tengok contoh. Dia bagi tahu X ke Y. Kita buat anak panah. X ke Y sama dengan W ke Z. Benar. Ya, kedua-dua dari bawah tunjuk ke atas dan mereka sama panjang. Arah sama, magnitude sama, maka mereka adalah vektor. Mereka adalah vektor yang sama sebab magnitude sama dan arah sama. Okay. Jadi kita tengok seterusnya. Okay, untuk tengok yang seterusnya, kamu akan conteng lagi gambar ni. Jadi kamu kena padam anak panah yang asal dan kamu buat anak panah untuk nombor 1. W ke X, kita buat anak panah dari W ke X dengan W ke Z. Adakah mereka vektor sama tak? Mereka sama tak? Tak sama, ya. Kenapa? Sebab ada dua benda. Untuk rhombus panjang sama, tetapi arahnya tak sama. Kalau rhombus keempat-empat sisi adalah sama panjang. Okay? Jadi W ke Z dengan jarak W ke X adalah sama, tetapi arahnya tak sama. Jadi mereka tak boleh sama. Palsu. Okay, begitu juga dengan cikgu buat nombor 3. Yang lain kamu buat sendiri ya. Untuk nombor 3,
Kita tengok, cikgu akan padam anak panah cikgu. Cikgu buat mula supaya cikgu tak pening tengok. Okay, kita tengok dari O pula sekarang. O ke W, anak panah. O ke Y, arah sama tak? Tak sama kan? Satu ke arah yang mereka arah bertentangan. Jadi walaupun panjang ini WO dengan panjang OY sama panjang tetapi arah tak sama. Jadi dia bukan vektor yang sama. Tidak boleh sama. Dia palsu. Atau kemudian ada dia mereka tak sama. Okay? Okay, sekarang kamu dah ada konsep asas. Ni kita nak tengok ni. Vektor AB di sini adalah 2/3 vektor A. Vektor A di sini. Okey, kena beralun tengok. Ini baru betul. Dia mesti ada tanda vektor beralun. Kalau huruf besar, huruf kecil adalah di tengah. Untuk menulis vektor ada dua cara. Sama ada kamu guna huruf kecil atau huruf besar. Huruf besar caranya tulis mesti ada anak panah di atas. Okey, dia tunjuk dari mana ke mana. Tetapi yang ini tak ada. Ada dua cara tulis. Kamu kena faham maksud kedua-duanya. Okey, sekarang dia nak kamu nyatakan setiap vektor berikut dalam bentuk sebutan A. Ini ada keluar dalam exam. Exam ada soalan ini. Ini dikira soalan mudah. Tahap TP2. Okey, exam ada. Kalau tak silap cikgu, satu jawapan satu markah sahaja. Dia ada langkah, jawapan untuk soal markah untuk langkah. Baik, kita tengok ni. Macam mana kita dapat 2/3? Tengok A yang asal. 1, 2, 3 bahagian. Dan AB adalah 2 bahagian. Jadi, dia adalah 2/3. 2 bahagian daripada 3 bahagian A. Okey? Kalau dia sama, kalau ini katakan PQ, ini sama, tengok anak panah mesti sama arah. Kalau anak panahnya sama arah, cikgu nombor itu kenapa palsu? Okey, cikgu balik sini. Kenapa nombor 4 palsu? Okey. Cikgu tanda dulu. Okey, yang ini cikgu tak perlu tanda anak panah sebabnya dia magnitude. Dia tak melibatkan arah, dia ada modulus. Cikgu highlight sahaja WX di sini, XZ di sini memanglah tak sama. Tak sama. Kalau kamu tak percaya, guna pembaris ukur kedua-dua garis ini adalah tidak sama panjang. Magnitude tidak sama. Okay, macam mana dia boleh sama sebabnya tak sama panjang. Yang sama panjang itu di luar sahaja, sisinya. Yang ini dipanggil perpenjuru. Yang dalam ini dipanggil perpenjuru. Dia tidak sama. Okey. Baik. Okay, sambung. Sambung di sini. Boleh faham contoh itu tak? Macam mana dapat 2/3 boleh kan? Dia macam nisbah lah. Katakan cikgu bagi satu vektor PQ. Jadi PQ sama panjang dengan A. Sama panjang dengan A. Jadi cikgu boleh tulis vektor PQ sama dengan vektor A. Okey? Sama panjang. 1. Sini 3 petak juga. Sama 3 petak. Yang AB ni pendek. Jadi hanya 2/3. Okey? Okay, soalan 2 ni. Tengok ni. EF. Ada negatif. Boleh tak siapa bagi tahu cikgu
Kenapa EF ini ada negatif? Kenapa AB tadi tak ada? Apa yang menyebabkan dia negatif? Arah dia. Okey, sebab arahnya tak sama. Betul, bertentangan. Bukan arahnya tak sama, tetapi arahnya bertentangan. Bertentangan mesti adalah negatif. Macam tadi, arah ini dengan arah ini tak sama juga, tetapi mereka tidak bertentangan. Cuma mereka tidak sama arah. Tapi yang ini dengan ini bertentangan. 180 darjah bertentangan. Yang ini sudutnya bukan 180 darjah. Lain. Jadi kamu tak boleh katanya arah tak sama. Kamu kena jawab arahnya bertentangan. Okay, EF. Kita tengok EF. EF di sini. Nampaknya EF lebih panjang daripada A. Cikgu hitung petaknya. Di sini cikgu dapati ini 3, ini 4. Jadi ini 4 di atas, 3 di bawah. Tadi ini 2 di atas, 3 mesti di bawah. Okey. Negatif sebabnya arahnya bertentangan. Okey. Kalau begitu, cuba buat soalan 1. Tengok dapat berapa. Soalan 1. Kita tengok soalan 1. CD. Cuba type jawapan kamu. Apakah jawapan CD kamu? Cuba kamu buat lah CD. Okey. Kalau ada orang dah bagi jawapan 6/3, boleh tak kamu simplify 6/3? Boleh tak simplify? Ya, berdua jawapan dia. Dan arah mereka sama. Ni 1 kali, dia 3. Ini 1 kali dan 1 kali, 2 kali. Jadi kamu boleh tulis ini 2, ni 2 kali lah. Nak 6/3 is okay, tetapi jangan lupa kamu simplify dia menjadi 2A. Okay. Cuba soalan 3, GH. GH ini bertentangan arah 5. Betul ke 5? Okey. Negatif 5/3A. Cikgu cek. Yes, betul. Dah faham ? Exam ada soalan macam ni. Tetapi ini simple. Yang exam itu dia ada pening sikit. Nanti cikgu akan tunjuk contoh. Contohnya sebenarnya cikgu dah sediakan dalam slide ulang kaji yang cikgu share kemarin. Soalan terakhir. Nanti kita kalau ada masa kita tengok. Kalau tak ada masa buat sendiri. Okey. Baik, cikgu sambung. Ni. Okey, sekarang kamu kena lukis. Lukis pula garis berarah. Maksudnya lukis vektor lah. Garisan yang ada anak panah. Anak panahnya di tengah. Tu jawapan dah ada. Cikgu nak kamu tengok cara dia. Tu lukis yang mewakili A, vektor A, B, C, D. Seterusnya cari magnitude-nya, cari panjangnya. Okey. Di sini bagi tahu kamu, satu petak adalah 1 unit. Jadi kamu akan cari berapa unit magnitude-nya. Okey. Baik, kamu tengok yang contoh. U adalah vektor yang kamu kena rujuk. Okey. U adalah vektor yang kamu kena rujuk banding dengan A. Okey, kamu tengok banding dengan A. Kamu boleh guna cara tadi atau guna cara dia di sini. Tengok. 3 vektor A sama dengan 4 vektor U. Okey, ni 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Agak pening Baik, cikgu nak ajar kamu satu cara yang cikgu rasa tidak pening, yang kita guna ilmu nisbah yang kita belajar dulu. Okey. Iaitu dia nak bandingkan
vektor itu berapa U. Jadi cikgu letak vektor ini di atas, di depan sini. Kita guna nisbah. Vektor A kepada vektor U, rasa-rasanya apa nisbahnya? Cuba type. Berapa nisbah A kepada U? 4 kepada 3, bagus. Dan sekarang cikgu tukarnya dalam bentuk pecahan. Dan cikgu darab silang. Maka 3A sama dengan 4U. Sama seperti yang dalam contoh. Okey. Ni. Daripada kita tengok gambar dan pecah kepala, cikgu lebih suka kamu guna cara nisbah. Okey, cara nisbah. Tukarnya kepada pecahan dan darab silang. Kamu akan dapat seperti dalam contoh ni. Okey, belum habis. Kita sambung dari sini. Okey. Dan dia nak magnitude. Kalau dia minta magnitude, ini benda nak guna, kita panggil ini modulus atau nilai mutlak. Modulus menunjuk kepada simbol tu. Okey. Baik. Jadi kamu tengok, bila kamu dah darab silang dan kamu nak vektor A sahaja, 3 itu pindah ke bawah, 4/3U. Atau yang guna cara kita tadi, ni 3, ni 4. A adalah 4/3. Tapi cikgu takut kamu keliru, baik kamu guna cara ini. Okey, Okey. Lepas tu letak modulus dan U adalah panjang U. Okey, ni tengok. 4/3U, kita keluarkan 4/3. U adalah 3. Magnitude U adalah 3 unit. 1, 2, 3. 3 unit. Jadi, tulis 4. Okey. Itu cara dia. Okay, cikgu tengok soalan 1, lepas tu yang lain buat sendiri. Okay, sambung. Ni. Kita tengok B pula. Tengok gambar. Kita mula dengan nisbah. Okey, kamu kena lukis. Okey, lukis ini. 3B sama dengan negatif 5U. Lepas tu kamu baru lukis. Kamu kira lepas tu kamu baru lukis 4 ni. Cikgu salah faham. Jadi nak lukis ini berapa petak? Jadi kamu kena hitung. Aduh, salah cikgu ajar tadi. Okey, kita ambil dari sini. Mula dari sini. Ambil ni, kita pindah ni ke sana. Tengok. Negatif 5, cikgu nak cari berapakah panjang B. Berapa magnitude-nya. Jadi pindahkan 3 ke sana. Dapat ni. Asingkan, baginya modulus untuk cari magnitude. Okey. Keluarkan yang nombor tu, tinggal magnitude ni. Dan U adalah 3 seperti gambar raja. Jadi, kamu potong-potong dari 5. Lukis sahaja di mana-mana dalam sini adalah 5 petak. Tulis. Ni. Boleh, Okey, Okey, soalan 2 pula. Okey, kamu tengok cara dia. Ini yang diberi soalan. Okey, diberi. Kamu pindahkan 4 ke sana, jadi dapat ni. Lepas tu letak magnitude. Kemudian keluarkan yang nombor. V adalah berapa panjang. Ni cara dia. Tengok macam mana dapat ni. Kita tengok V. V bukan garis mencancang. Bukan garis mengufuk. Tapi dia sendeng. Dia ada kecurunan. Jadi kamu tengok ni. Kamu lukis satu segitiga untuk vektor V. Dan kita akan guna teorem Pythagoras. Ini 2 petak, sini 2 petak. V adalah punca kuasa 2, 2 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2.
Okey. Kita guna C sama dengan punca kuasa A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Rumus teorem Pythagoras. Jadi itulah dia dapat ni 4 tambah 4. Okey, tekan kalkulator, kamu dapati ini panjang dia. Macam mana nak lukis ni? 3 punca. Okey. Ini adalah macam mana ni? Ni dia. Panjang ini dipanggil punca kuasa 2. Kenapa? 1, 1. Jadi dia adalah punca kuasa 2. 1 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 sama dengan punca kuasa 2 bagi 2. Jadi kamu lukis 3 benda ni lah. Jadi tengok. 1, 2, 3. Sebab magnitude yang kamu hitung adalah 3 punca kuasa 2. Okey. Baik. Begitu juga dengan D. Okey, cikgu tak nak membazir masa. Cikgu bagi kamu peluang snap jawapan dan kamu nanti buat sambil tengok. Okey. Okay, boleh kamu snap sekejap. Itu step langkah dia. Dah, cikgu nak bagi kamu snap cara melukisnya juga di sini. Ini cara jawapan, cara melukisnya. Okey, dah snap. Kita nak pergi yang seterusnya. Okey. Baik. Okay, yang ini cikgu skip dulu sebab cikgu nak masuk benda yang dalam exam ni. Tunjukkan bahawa setiap pasangan vektor berikut adalah selari. Nyatakan titik-titik yang segaris jika ada. Okey, nota. Dua vektor AB dan CD adalah selari. Syaratnya adalah jika kita boleh dapat persamaan macam ni dengan satu nombor pemalar K. Okey. Maksudnya AB adalah berapa kali panjang CD. Okey. Jadi kita cuba tengok ni cara dia. Kalau PQ adalah 4A, RS adalah 8A, kita nak tunjukkan mereka adalah selari, maka kita buat persamaan. Okey, mula-mula kita nak jadi A sebagai perkara rumus. Okey. Dan bila kita dapat, caranya pindah ke sana, bagi A itu bersendirian. A tak nak 4. 4 pergi sana jadi 1/4. Jadi benda ni kita masukkan di tempat A untuk persamaan ini. Dan bila kita ganti, kita dapati bahawa RS sama dengan 2PQ. Ada hubungan dan ini nilai K dia. Jadi kita hubungkan mereka dan K adalah 2 dan mereka selari. Okey, ini cara dia. Okay. Cuba kamu buat soalan 1 sekarang. Okey, mula-mula dia ada negatif. Walaupun negatif, arahnya kalau sama dia selari. Okay, kena buat juga. Okay, mula tulis yang pertama. Okay, salin ini. Negatif itu bagi dengan sebelah kan. Bagi. Sebab A nak alone. Dia nak sendiri. Bila dia dah sendiri, benda ni kamu ganti ke dalam sini. Okay, gantikannya ke dalam sini. Dan kamu dapati bahawa gantikan ke dalam sini, betul. Ini salin, salin dari atas. Ini salin dari atas. Okey, kamu gantikan, kamu dapati bahawa dia adalah negatif darab dengan 4/3, negatif 4/3. Ya, mereka selari sebab nilai K-nya ada.
Jadi kamu jawabnya selari. Okey? Okay, kita tengok mana yang tak selari ini. Ni dia. Kalau dia bagi tambah, ni. Kamu tengok Okay, dia ambil ni dan dia usahakan dia keluarkan, dia faktorkan 3 keluar. 6 dan 3 keluarkan 3. Negatif 6 bagi 3 negatif 2. 3 bagi 3 1B. Jadi bila dia keluarkan, dia faktor keluar, ini sebenarnya adalah ini dan ganti dengan ini. Jadi 3AB. Kita ada nilai K. Okay, kamu tengok dia selari. Dia selari tetapi A adalah titik sepunya. Maksudnya AC lebih panjang dan AB lebih pendek. 3 bahagian. Betul ke? Betul lah, titik sepunya ni. Titik punya E oleh ni, jadi dia adalah segaris. Satu garis. Okey? Baik. Yang ini kita tengok. Ni ada keluar dalam bahagian dalam soalan, tetapi dia dikira soalan yang susah untuk belajar. Jadi cikgu tidak nak kamu pandai lah. Cikgu akan ajar, tetapi kalau susah give up bahagian ni saja. Kalau boleh faham teruskan. Okay, cikgu ajar, kamu dengar. Ada soalan ni dalam exam. Diberi PQ dan RS adalah 2 vektor yang selari. Ini keywordsnya. Kalau begitu, kamu boleh bayangkan PQ boleh sama dengan 1K untuk dia ada satu nombor sebabnya selari. Okay? Tetapi yang dia nak adalah H. H di sini. Baik, untuk soalan macam ni, kamu tengok, kamu kena tengok. Bila nampak selari, ini adalah first line kamu, langkah pertama kamu. Okay? Oleh sebab kamu nampak selari, inilah langkah pertama kamu. Dan sekarang gantikan yang ada XY ke dalam. Okay, masing-masing masuk ke dalam persamaan. Dan darabkan K ke dalam supaya 4KX 3KY. Okey, dan buat perbandingan. Buat perbandingan untuk X sahaja. Oleh sebab mereka selari, jadi kamu boleh tahu yang ini sama dengan ini. Perkali bagi vektor X sama. Jadi 2 sama dengan 4K. Pindahkan jadi K adalah 1/2. Tetapi soalan minta hash. K hanya membantu kamu cari hash. Okay, sekarang kamu bandingkan untuk hash Y 2X sama dengan negatif 3K. Ni. Okay. Lepas tu pindahkan nombor ke sana. Masukkan 1/2 di tempat K sini. Dan kamu dapat nilai H. Okay, boleh faham ini? Ini agak pening. Kalau okey, cikgu nak kamu cuba soalan 2. Okey, kita buat soalan 2 sama-sama. Okey, cikgu buat dengan kamu. Okey, langkah pertama, oleh sebab kamu nampak perkataan selari, kamu akan hubungkan 2 vektor ini. Hubungkan mereka. Tulis PQ sama dengan K.
KRS. Okay. Lepas tu, bawa dia punya vektor ke dalam. KRS pun sama. Okay. Kemudian, kembangkan sebelah yang ada kurungan. Salin. Waktu salin, jangan salin salah. Okay, lepas tu darab ke dalam. Okay. Maka KHX tolak 5KY kita dapat. Kemudian cikgu akan buat pasangan untuk X ni dengan ni. Ni dengan ni. Buat 2 set pasangan. Okay. Buat 2 set pasangan. Maka negatif 4 sama dengan KH dan negatif 10 sama dengan negatif 5K. Jadi, kamu akan mula persamaan yang ada satu huruf dulu sebabnya senang. Jangan buat yang ada KH. Dua-dua tak tahu macam mana nak cari K dan cari H. Jadi, kita akan mula dengan yang satu ni. Jadi, yang ini cukup pindah ke sana. K sama dengan negatif 10 bagi negatif 5. K adalah 2. Kita dapat nilai 2. Kita akan gantikan 2 itu di tempat K di sini. Maka, cikgu nak yang depan. 2H sama dengan negatif 4. H sama dengan negatif 4 bagi 2. H sama dengan negatif 2. Okey, ini adalah cara dia. Dekat ini boleh faham? Okey, Aziatu okey. Anis okey, Alia okey, Amy okey. Okey, bagus. Mira pun okey, Azima pun okey. Ada lagi tak orang yang lain tak respon? Friends tak tahu okey tak? Fahmi tak tahu. N tu siapa? Zara tak tahu. Sarifah cikgu tak tahu. Syarifah okey juga. Yang ni bahagian yang cikgu kata susah. Exam ada keluar kali ni. Okey. Okay. Sambung Okey, tengok ni. Diberi vektor A dan B bukan sifar dan tidak selari. Ini kes lain pula. Kalau selari, kamu ingat yang tadi. Kalau dia bukan sifar dan tidak selari, ini hubungan dia. Jika mereka sama dan kamu nampak perkataan, Fahmi kata blur sikit. Okay, tak apa. Nanti Fahmi buat bahagian. Ada satu bahagian yang senang. Untuk soalan vektor ni, ada sekolah, cikgu mereka hanya fokus belajar dapat 3 markah daripada 8 markah, iaitu bahagian A, dia ada pecahan ABC Soalan tu ada 8A, 8B, 8C macam tu. Cikgu mereka hanya fokus bahagian A yang 3 markah. Tak nak ambil penuh 8 markah sebab susah. Nanti cikgu akan bagi tips macam mana dapat 3 markah itu sebab belum sampai bahagian itu. Okey? Okey, sambung ni. Ni bahagian susah juga. Kalau begitu, untuk kali ni cikgu tak tak keluar soalan ni cikgu skip dulu. Cikgu tak nak membazir masa. Okey, cikgu masuk yang bahagian yang keluar soalan 3 markah yang Fahmi kena kuasai. Iaitu bahagian yang kedua, penambahan dan penolakan vektor. Kita akan fokus kepada satu benda dipanggil hukum segitiga. Okey, tengok buku teks kejap. Hukum segitiga. Kalau kamu tak faham, boleh belit buku teks nanti ada penerangan yang cikgu buat tadi. Tu. Mana hukum segitiga hilang?
Tak apa, nanti cikgu sebut saja, cikgu tak jumpa. Cikgu pergi kepada buku ni. Ni penting. Okay, kita tengok soalan ni ya. Penambahan dan penolakan vektor. Okay, raja di bawah menunjukkan segitiga empat selari. Kalau kamu nampak segitiga empat selari, kamu dah dalam otak kamu dah tahu dah mereka sama arah. Yang ini sama arah. Okay, itu maksudnya segi empat selari. Titik TS dan M adalah titik tengah. Ni di tengah, tengah, tengah. Okay. Dan OP adalah 6. Ni kita tanda. Yang tadi cikgu tak nak tanda, dia kacau. Kacau. Okay, ni tanda. Tandakan yang ini. Dalam exam pun sama. Semua akan dapat gambar. Ada soalan macam ni. Tandakan ini dulu. O ke P adalah 6A. O, P, 6A. Kalau T adalah titik tengah, OT berapa A? Pahami dapatkah? Kalau O ke P adalah 6A dan T adalah di tengah-tengah O ke P, berapakah vektor OT? Okey, Amy jawab 3A, betul. Ini adalah benda yang kamu kena tahu. Ya, 3A. Ya. Okey, kita tanda satu lagi. OQ juga. Exam kali ni ada, bagi gambar kamu tanda dulu. Lepas tu kamu ambil 3 markah yang cikgu masukkan tu. Okey, lepas tu OQ sama dengan 4B. Tandakan OQ 4B. Kalau pecah 2 sebab M tengah, 2B dan 2B. Okey. Tandakan dengan kemas sebab nanti kamu akan tandakan anak panah lagi. Lukis segitiga lagi dalam benda ni. Okey. Baik, sambung. Ungkapkan setiap yang berikut dalam sebutan A dan B. Okey, kita tengok yang pertama. Ini dipanggil hukum segitiga. Pemeriksa nak tengok benda ni. Apa benda ni? Soalan bagi PQ sahaja. Kamu kena lukis segitiga yang menghubungkan PQ. Okey, cikgu lukis, kamu tengok. First, cikgu akan gariskan P ke Q. Okey. P ke Q sini. Okey. Okey, P ke Q. Tandakan anak panah P ke Q. Buat macam itu. Ini rangka pertama. Sebab soalan suruh cari vektor PQ dalam sebutan A dan B. Dan cikgu tandakannya sebegini rupa. Lepas tu cikgu akan cari segitiga. Okey, ini cikgu suka buat contoh murid pergi ke tandas. Kalau ini adalah kelas, ini adalah tandas, ikut kebiasaan kan dia mesti jalan terus dari kelas ke tandas kan? Ini tidak. Pergi ke bilik guru. Ini yang cikgu maksudkan. Kalau jalan kelas ke tandas adalah ditunjuk oleh PQ dan pelajar ini dia nak alternatif lain. Dia jalan P ke O, O ke Q dan kita dapat segitiga yang cikgu nak itu. Okay, kamu nampak dia boleh jalan direct P ke Q. Tetapi oleh sebab kita nak gunakan huruf A dan B ni, kita kena jalan ke tempat lain. Nak masukkan orang ketiga iaitu O. Tengok ni. PQ sama dengan PO tambah OQ. Dan kamu nampak dia diselit di sini O. Ini depan, ini belakang. Okey? Maksudnya P ke Q, kamu selit O di tengah. Ini dia. Tengok anak panah. Tengok baik-baik anak panah.
P ke Q adalah P ke O ke Q. Jangan silap anak panah, jangan terbalik. Jangan terbalik, ikut arah. Okay, P ke O ke Q. Jadi kita tengok gambar. Kita tengok gambar, apakah PO? P ke O, arahnya macam tu. Yang ini O ke P, jadi dia kena negatif. Sebab arahnya yang diberi adalah OP. OP positif 6. Jadi PO adalah negatif 6A sebab arah bertentangan. Okay, mesti ingat ni ya. Apabila kita tukar huruf OP menjadi PO, kita kena tulis negatif pada satu jawapan lagi. Jadi kita tengok ni. Ni PO adalah negatif 6. Okey. Dan OQ pula. O ke Q ikut. Ikut arah OQ. OQ ikut pula. OQ positif 4B. Positif 4B. Tulis di belakang dia. Selesai. Okey. Ini adalah exam. Yang ini cikgu nak semua kuasai. Okey. Yang soalan macam contoh ni 1 markah. Nanti ada satu jenis lagi soalan yang lebih kurang sama tapi dia belit sikit, dia 2 markah. Jadi semuanya 3 markah lah. Kamu kena ambil. Okey, tengok PM. Cikgu kata kena padam. Mesti padam. Padam. Okey. Lepas tu cikgu akan lukis PM. Okay, lukis PM. PM lain sini dia. PM tengok baik-baik arah dia. PM. Lukis dengan pembaris. PM. Anak panah. Okey. Lepas tu cari segitiga. Kalau dari P ke M, kamu boleh melalui O atau Q. Pilih satu. Kamu boleh. Ni budak ni jalan. Suruhnya pergi tandas, dia pergi bilik guru, lepas tu pergi. Atau sebelah yang lain, pergi Q dulu. Dia ada 2 pilihan. Kamu pilih salah satu tak ada masalah. Sebab jawapan kita tadi ada di sini. Jawapan PQ. Ni PQ kita dah ada ni. PQ kita dah cari ni. Ini dia, kita tulis di sini. Negatif 6A tambah 4B. Ini jawapan dia. Kalau kamu nak guna ni, ambil ni dan ni. Kalau cikgu nak guna sebelah yang kuning, cikgu ambil ni dan ni. Sama juga akhirnya jadinya. Okey. Jadi sekarang kamu tengok arah dia. P ke M. Kalau cikgu guna sebelah Q, P ke Q, Q ke M. Kalau cikgu guna sebelah O, P ke O, O ke M. Jadi ada 2 kemungkinan. Okey, cikgu buat dua-dua, kamu tengok Kalau cikgu nak cari PM, cikgu boleh hubungkan dia guna Q. PQ, QM tambah anak panah. Okey. Apa yang cikgu buat tadi adalah cikgu suruh M dengan P ni berpisah. Antaranya selitkan Q ke dalam. Sebabnya singgah di Q. Atau cikgu guna O. Boleh juga. Jadi benda yang sama. PO OM. Ini sebelah O. Yang first line ini mesti betul. Pemeriksa nak tengok ni. Benda macam ni dia nak tengok. Nak tengok pelajar dapat guna hukum segitiga ini. Okey. Dan pastikan dua-dua huruf ini mesti sama. Okey, kita sambung. Kalau cikgu buat ikut PM, ikut Q yang pertama, kes pertama. Jadi cikgu anjak sekejap.
Okey. Yang ni penting. Tengok Yang ni penting. PQ. PQ ada ni. Kita dah kira tadi. Negatif 6A tambah 4B tambah QM. Tengok tadi. 2B adalah ke sana. Tetapi QM terbalik. Jadi negatif 2B. Tambah negatif 2B. Jadi negatif 6A tambah 4B tolak 2B. Negatif 6A tambah 2B. 4 tolak 2 adalah 2. Okey. Ini cara guna PQ tambah QM. Okey, cikgu akan guna cara satu lagi iaitu O pula. Tengok gambar PO. PO adalah negatif 6A sebabnya terbalik. OP positif, PO negatif. Jadi cikgu tulis negatif 6A tambah OM. OM sama arah dengan yang asal. Jadi 2B. 2B. Selesai. Okey, ini beza cara dia. Jadi ini sama dengan ini. Boleh faham ini? Boleh? Dah salin atau nak snap? Okey, Anis okey. Yang ini yang semua orang kena kuasai. Tengok gambar dan tulis vektor guna hukum segitiga. Okey, kalau okey, cuba buat soalan 2 sekarang. Okey, buat soalan 2. PR. Kamu kena padam balik gambar ni untuk kamu buat PR. Okay, cuba PR sekarang. Kamu hanya dapat guna pensel saja. Jadi guna pensel lah. PR. Buat PR. Kemudian cari benda arah yang ada maklumat. Okey. Yang ada maklumat selalunya berdekatan dengan O. Okey. Cuba kamu typekan langkah pertama kamu. PR kamu sama dengan apa tambah apa. Cikgu nak tengok. Cuba. Okey, Amy dah ada POOR. Ya, betul. Okey, yang lain Aziatu pun sama POOR, betul. Buat anak panah, PR dulu. Kemudian PO, lepas tu OR. Anak panah semua sediakan. Dan kita tengok yang tadi OP adalah positif 6A, PO adalah negatif 6A. Tulis. OR pula, adakah OR? OR tak ada kan? Okey. Kita kena cari OR. Baik, yang kita ada tadi adalah PM. PM. Betul lah, jom. Langkah pertama dah betul. Okey, PM kita kena senaraikan maklumat kita tadi 2B, cikgu ingat ni. Okey. OR ni sama dengan PQ kan? PQ adalah negatif 6A tambah 4B. OR dan PQ adalah sama. Okay. Sebab panjang magnitudenya sama dan arah mereka sama. Okay, kamu tengok langkah seterusnya. Jadi inilah ini tambah ini. Tengok langkah dia. Ini dia. Kamu boleh snap atau kamu nak salin. PR sama dengan PO
tambah OR. Dan PO kita dah ada negatif 6A sebab OP positif 6A. OR pula sama dengan PQ yang kita dah kira awal-awal tadi ni PQ. Sama. Okay, sama. Dua ni selari dan sama panjang. Jadi sama. Maka cikgu masukkan ini yang kita kira di soalan contoh tadi dan kita hitung. Negatif 6, negatif 6, negatif 12 tambah selesai. Okey ya, boleh? Kalau okey, Anis okey. Tengok lagi. Ni dia dah masuk hampir-hampir macam soalan exam dah. Okey, cuba ini. Ini okey, Aziatul, Amy semua okey, Anis okey. Fahmi masih blur, muka blur Fahmi. Siapa N ini? Cikgu tak kenal. N tu siapa? Siapa N? Adam, okey. Girlfriend kamu nama N ke? Okey, sambung. Maya dia cikgu. Nah, account orang lain ke? Okey. Okey, sambung ya. Okey, tengok ni. Ini sudah hampir dengan soalan exam sebab segitiganya rumit sedikit dan dia ada pecahan. Yang tadi titik tengah senang sikit. Ni ada pecahan. Kadang-kadang menimbulkan nisbah. Okey, tak apa. Kita kena buat juga. Kita tengok soalan. Raja menemukan segitiga OPR, M titik tengah, okey, M titik tengah itu okey, kita faham. Kalau M titik tengah bagi PQ, QR 2/3 PQ. Okey, tandakan ini. QR, mereka selari ya, apabila ada pasangan macam ni, dia selari, ini nilai K dia tadi. QR, cikgu tengok mana QR, ini QR. Dan PQ. Ini dia. Okay. Yang lebih panjang adalah PQ. Jadi QR hanya 2/3. Maksudnya ini 2 bahagian, ini 3 bahagian. Okay ya, kamu mesti tahu ini bahagian. Okay. 2 bahagian, ini 2 bahagian, ini dapat 3 bahagian. Okay. Itu maksudnya. Jadi kalau ada pecahan, sila tulis nisbahnya di sini. Okay, macam cikgu yang ajar tadi, kamu tak faham kan? Okay, pindah. Cikgu pindah ni PQ ke bawah. QR bahagi dengan PQ sama dengan 2/3. Jadi nisbahnya dia 2, dia 3. Macam itu. Cikgu dapat nombor ni. PQ, QR 2, PQ 3. Kita guna ilmu nisbah. Okey, sambung lagi. Satu sahaja. Ada lagi? Ni lagi. Okey, tandakan ini. Q ke O positif A, P ke Q positif B. Tandakan. QO, anak panah. Dia ada dah tanda dah. Ini dia. Anak panah. Q ke O adalah A, manakala P ke Q P ke Q adalah B. Jadi M di tengah dia akan pecah 1/2 B, 1/2 B. Itu maksudnya. Okey. P ke Q adalah B. Jadi M di tengah. Jadi setengah B lah. Okey, sambung. Okay, kita nak tengok yang pertama. MO. Okay, cuba kamu conteng segitiga untuk MO. Mula-mula gariskan M dengan O. Gariskan M dengan O dan tulis anak panah dari M ke O. Okay. Lepas tu baru cari segitiganya.
Okey, kamu buat persamaan kamu. M O sama dengan apa? Cuba. Cuba type. Cuba type. M O sama dengan apa tambah apa. Tengok gambar dan kamu conteng satu segitiga untuk M ke O. Boleh? Anis lagi. O Q Q M. Mesti ada M di depan, O di belakang, Anis. Yang Anis punya O dengan M. Terbaliknya. M di depan. Okay. Aziatu, Amy, O di depan. No. Aziatu, MQ, QM. Tak boleh. O di belakang. Jadi Alia okey, betul, boleh. Alia pilih titik P. Okey, boleh. Ada jawapan lain? Sebenarnya ada lagi. Yang cikgu tunggu belum muncul. Alia punya boleh, tidak salah. Tetapi cikgu tunggu satu lagi bahagian. Sebab selain guna huruf P, ada satu huruf lagi yang lebih banyak maklumat. P boleh, tapi maklumatnya tak cukup. Okey, Sharifah. Kita guna Q, betul. MQ, QO. Tengok segitiganya. MQ, QO ni. Dari M ke O boleh. MQ, QO. Okey. Sebabnya ada maklumat. Kalau cikgu ikut yang Alia punya, cikgu tak tahu apakah PO. Tapi cikgu kalau ikut yang Sharifah punya, cikgu ada nilai ni. Cikgu ada nombornya. Amy macam mana? Faham tak? Amy nangis kah? Anis dah faham. Okey. Ini kamu kena buat segitiganya. Kamu boleh testing. Kamu testing, tetapi cikgu kalau ikut yang caranya adalah apa yang kamu beri itu, kamu anjaknya, baginya pisah. Depan, belakang. Yang itu adalah kamu ingat ni, kelas, tandas, pergi bilik guru dulu. Dia singgah. Jadi gambarnya adalah dari M ke O, boleh dari M ke Q, M ke Q, Q ke O. Okey, cikgu menggalakkan kamu lukis segitiga untuk setiap soalan supaya tidak pening tengok gambar yang cikgu conteng itu. Lepas tu masukkan nilainya. Daripada soalan, cikgu ada nilai QO. QO ni cikgu ada. QO adalah A. Dan QM adalah setengah daripada QM. MQ. Apa cikgu ni? Tak boleh. MQ anak panahnya MQ ke sana adalah setengah daripada PQ. Sebab M di tengah. Jadi, kita tengok cara dia. Ni dia. Okay, cikgu lukis semula segitiga dia. M ke P. M ke O. M ke O sama dengan M ke Q, kemudian Q ke O. Okay. Q ke O adalah A,
dan ini adalah setengah PQ. You tulis ni. Okay. Dan ini adalah A. Boleh tak? Okay. Kalau okay, kita testing satu lagi soalan. Alia okey, Adam okey, Anis okey. Yang lain masih belum respon, tak apa. Kita buat lagi. Friends okey. Okey. Dan lelelef itu cikgu tak tahu dia okey ke tak lah. Emira okey. Fahmi masih belum. Okey. Emira okey ya. Okey, cikgu sambung. Okey. Kita lukis segitiga ni. QO. OR. Okey, kita lukis. Cikgu tak nak conteng di sini lagi. Cuma. Okey, lukis OQ. OQ di sini. Keluarkan segitiganya. O ke, bukan OQ, O ke R, sorry. Anak panah. Okey, lepas tu, cari segitiga yang berkaitan. Okey. Kamu boleh cari guna yang besar atau yang kecil. Jadi, kalau cikgu guna yang besar, ini rupa dia. Tapi cikgu dah cakap tadi, cikgu tak ada maklumat. OP ada? Tak ada maklumat OP. Nak hitung. Cikgu malas hitung. Jadi cikgu tak akan guna segitiga yang melalui P. Jadi cikgu guna yang okay. Tengok. Tu dia. Tengok first line. Okay. OR sama dengan OQ tambah QR. Dia melalui titik Q. Ini dia. Anak panah mesti betul. Kalau bermula dari O, ini tempat bermula, pergi ke Q sampai ke R. Okey, gambar ini mesti betul. Okey, betul. Ramai betul dah. OQQR, ya, ke semua betul. OQQR. Baik. Sekarang kita nak letakkan vektornya. Kejap. Kamu cuba tengok apa vektor yang kena letak dalam segitiga. Okey, ya, OQQR betul. Okey. Sekarang kamu tengok gambar ni. Satu nilai kita ada iaitu A, vektor A. Okey. Yang ini pula kita kena cari. Kita dah tahu tadi, ada di awal-awal tadi. Ini dia. Ini dia. Atas tu, yang ada pecahan tu. Ni. Ni dia. QR adalah 2/3 PQ. Jadi, ini QR, ini QR. 2/3 PQ. Ini kita akan guna nanti. Okey. Okey. Jadi, kamu tengok. Cikgu buat stepnya. Okey, langkah pertama tulis soalan OR. Kemudian selitkan Q di antaranya. OR sama dengan OQ tambah QR. Kemudian masukkan OQ. OQ ada nilai A. QR pula adalah 2/3 PQ. Cikgu tukar dah. Sebabnya sama. Ikut di sini. Ingat
yang atas tu dia tak bagi anak panah, dia bukan vektor, dia adalah panjang sahaja. Panjang. Okey, yang cikgu buat punya ada anak panah. Okey, Okey, sambung. Tengok soalan tadi, ada PQ tak kita jumpa? Tak ada PQ. Jadi kita kena cari PQ pula. Okey, berhenti sekejap. Kita kena cari PQ. Ni maklumatnya. Kan? PQ. Ni PQ-nya. Baca soalan tu PQ dia. Okey. Jadi cikgu gantikan PQ dengan B. Maka sama dengan A tambah dengan 2/3 B. Tu selesai. Okey, itu selesai. Negatif ke? Kejap cikgu cek. OQ ya, cikgu silap. Tengok ni. QO positif. Kalau kita nak guna OQ negatif, ada silap. QO baru positif. Maka yang terbalik ini negatif. Silap cikgu. Ni baru betul. Ya, kenapa? Di Palau apa ni? OQ tu negatif ya Aziatu yang masih sedar, cikgu yang lupa. Okey, betul lah. Aziatu dia faham. Jadi ambil negatif sebab yang diberi QO adalah positif A prime dan vektor A. OQ mesti negatif. Betul Aziatu. Okey. Ini jawapan dia. Kalau kamu bagi dalam bentuk A di depan pun boleh, dia suka susun supaya negatif tu di belakang. Is okay. Tapi bagi cikgu lah. Ini dah okay. Ini A, ini B. Okay. Okay, lagi. Ni bersama. Okay, cuba. Okay, sebelum tu cikgu nak kamu tengok satu gambar. Tak nak lah, cikgu nak tunjuk. Okay, ni kita tengok ni saja. PQRS adalah heksagon sekata. Kalau heksagon, ingat semuanya sama panjang dan sama panjang ni. Semua sama panjang. Ni semua sama panjang. Semua sama panjang. Heksagon sekata. Semua sama panjang. Okay? Semua sama panjang. Baik. Jadi kita baca lagi. Cari vektor paduan untuk yang berikut. Ni dia. Ni kamu cari segitiga lah. Kamu tengok PS. SP. Terbalik. Kamu tengok. PS. SP. Balik semula. P ke S. S ke P. Balik kepada P. Jadi kosong. Dia macam dari P ke P. Dari kelas ke kelas. Maksudnya tak bergerak langsung, jadi kosong. Dia tak ada apa-apa vektor. Kemudian satu lagi. P ke Q. Q ke P. Tambah Q ke A. Kita tengok Q ke P. Kemudian Q ke A. Dia akan jadi yang tengah dia. Q ke O. Okay, ini dipanggil vektor paduan. Kalau kamu diberi vektor A, B, kalau tambah dia di tengah A tambah B. Okay, ini dipanggil vektor paduan. Kalau anak panahnya tak sama macam ni. Jadi dia keluar juga. Seketika tiga tunjuk keluar. Okay. Kita tengok lagi. RS.
saja, kena contoh conteng cikgu pandang. RS conteng, RS, ST, RQ. Anak panah RS, ST, RQ. Jadi RS, ST adalah T. Ini buang. RT. Okey, tak nak melalui dia. Direct RT. Maka RT dengan RQ, RQ dia tukar TU. RQ adalah TU. Mereka selari sama arah. Jadi dia adalah RU. Faham tak? Okay. Okay, kamu fahamkan bahagian yang ini dulu. Macam mana dapat RT? Okay. RS, ST. Yang benda ni sama kan? Kamu balik semula. Tadi kamu buat ni, kamu ingat tak? Kamu buat PQ sama dengan PO tambah OQ. Kan benda ni sama. Kamu boleh buang, jadi ambil depan belakangnya. Itu yang berlaku di sini. Tengok ni. Ni sama. Jadi ambil depan dan belakang dia. Tengok gambar. Dari kelas pergi ke bilik guru, lepas tu pergi ke tandas. Sama dengan kamu direct pergi tandas. RS, ST sama dengan RT. Jadi yang dua ini sudah jadi RT. Ni dapat RT. Ini menjadi ini. Okey. Yang belakang ini pula, kamu tengok gambar, RQ sama dengan TU. Jadi cikgu boleh abaikan ni. Cikgu tengok ni saja. RT tadi ya. Ni RQ sama dengan TU. Jadi yang ini membentuk satu segitiga. Dan jawapannya adalah R ke T, T ke U. Jadi direct R ke U. Jawapan akhir RU. Kamu salin ini dan kamu kaji. Okey, yang nombor 1 ni. Jadi jawapan akhirnya ni. Okey. Dah step cikgu pergi soalan seterusnya. Cikgu tengok berapa banyak lagi. Ada ni ada banyaknya. Masa tak berapa cukup, tak apa, cikgu buat apa yang dapat. Okey, sambung. Ni tolak pula. Cikgu rasa yang benda ni tak berapa banyak masuk, cikgu tak nak lah, cikgu skip dulu. Yang ini ada. Cuba ni. PU sama dengan A, dah tanda dalam gambar. PQ sama dengan B, dah tanda dalam gambar. Dia nak PS. Okay, dia nak PS. Tandakan anak panah P ke S. Ini dia. Dan di sini PS sama dengan 2PO sebab O di tengah. Ini 1 kali 2 kali PO. Jadi 2PO.
Manakala PO sama dengan PQ tambah PQ tambah POQ. Kejap. Cikgu lukis PO sama dengan P ke Q tambah Q ke O. Segitiga ni lagi. Ni PQ. Atau kita panggil direct flight. Ini pusing ke tempat lain. Ini direct. Okay. Jadi, dan ini sama dengan ini. Ini dengan ini sama. Jadi, dia adalah A dan ini adalah B. Ini adalah A, ini adalah B. Ini jawapan dia. Okey tak? Susah kan? Okey, kita testing TR. Okey, cuba kamu buat TR. Ni soalan last sebelum kita bersurai. Okey. Okay, cuba buat TR. TR di sini. Okay. T ke A. Anak panah. Ya, ada orang bagi jawapan dah. TR sama dengan 2 PU. Cikgu cek. PU. Kurang tepat. Arahnya pun tak sama. Arahnya sama, tak boleh. Cuba lagi. Cikgu pun sedang tengok. Kalau macam ni dapat sih. Ini cikgu punya, ada orang tulis dah. Ziatu TR sama dengan 2 TS pun tak boleh. Tak boleh sebab arahnya tak sama, tak selari. Yang ini untuk yang selari. Okey. PS sama dengan 2 PO. Tu boleh, ini tak boleh. Ini guna segitiga ni. Tengok ni. Dia guna S. Dia guna S. Okey. Dia guna S. Di bawah ni. Okey, dia guna S. Kenapa boleh? Sebabnya selari. Tengok ni. Ini A. Ini A. Ni apa? Selari tak? Sama arah tak? Amy bagus. Negatif A bagus. Negatif A. Sebab arah bertentangan. Sama panjang. Dia sama panjang. Tetapi arahnya tak sama. Jadi dia negatif A. Okay? Dia sama panjang. Okay, satu belah lagi. Sini berapa? TS? Sama arah tak? Ke bertentangan? B, sama arah. Arahnya sama. Bila arahnya sama, nombornya tak ada negatif. B. Jadi, soalan minta T ke A. T ke A sama dengan T ke S tambah S ke A. Sama dengan B tolak atau tambah negatif A. Ringkaskannya B tolak A. Okay, B tolak A. Tu jawapan dia. Simple saja. Okay. Okay, testing lagi satu. Nombor 2. P
PR. Kena padam. Kalau pening macam ni tak dapat. Cikgu padam. Okay, cuba soalan 2. PR. Conteng. P ke A ni dia. Okay. Yang ni cikgu rasa boleh guna yang besar ni. Banyak tempat lah. Okay, cikgu catat dulu benda yang kita buang tadi. Ini adalah A juga. Kalau arahnya sama. Okay. Arahnya sama, dia B juga. Okay. Tadi yang ini pula PS. Ni A tambah B ya. Ni A tambah B. Yang ni A tambah B. Okay. Okay, ada orang bagi jawapan dah. Fahmi cakap PS tambah SR. Cikgu cek. PS tambah SR. Okay. Ya, bagus. Maklumat semua ada. PS. Ni PS. PS 2A tambah 2B. SR. SR tu dia. Tetapi dia terbalik kan. SR ke arah sana. Cikgu kena tukar ni. SR yang apa ni? Fahmi cakap SR jadi kena negatif sebab bertentangan arah dengan dia. Jadi dah ada dah. Jadi kita buat step yang Fahmi bagi tu. PR sama dengan PS tambah SR. Masukkan nilai PS. PS dapat dari sini. 2A tambah 2B tambah SR negatif A. 2 tolak 1. 1 tambah 2B. Okay, cek jawapan. Ya, betul. Okay. Dia pakai S. Tengok. Dia pakai S. Okay, cikgu nak kaji sekejap yang Amy bagi. Dia guna Q pula. Yang ini yang Fahmi bagi tadi guna S. Betul ha? Okay, untuk yang Amy punya dia guna Q. Cikgu cek gambar. PR dia pakai Q. Tapi Amy kita tak ada maklumat ni. Okay. Jalan Amy tu betul. Segitiga tu betul. Tetapi maklumat tidak cukup. Kalau banding dengan yang Fahmi bagi, dia bagi S. Ada maklumat di sini, ada maklumat di sini. Boleh faham ah? Dalam exam kita mesti buat macam ni. Kamu pilih satu titik dulu. Cek. Kalau boleh guna, guna. Tak boleh guna, pilih jalan yang lain. Okay. Okay, next soalan 3. PT. Cikgu kena padam lagi. Dan buat. Okay, padam. Okay, kamu buat lah. Buat dulu. PT. Cikgu masih tunggu tengok siapa ada idea. P ke T. Sharifah dah ada, Fahmi dah ada. Dua-dua sama pakai S. Dah ada idea, betul lah pakai S. Sebab ada maklumat, ada maklumat. Macam tadi jangan pakai U. Boleh juga U tapi tak ada maklumat. Okay, jadi pakai S. Betul. Tengok langkah pertama sama dengan contoh. So next, masukkan PS. PS kita dah kira tadi ni PS 2A tambah 2B. Kemudian ST. ST bertentangan arah dengan ni. Jadi ada negatif B. Okay. ST adalah negatif B.
Ini dia, betul. Tolak B, akhirnya 2A tambah B. Setakat ini, siapa dah faham bagi satu like. Cikgu nak tengok berapa orang dah faham. Alia, Fahmi, Amy, Azia, tu. Friends, Azima, Anis. Semua dah faham. Siapa yang belum tekan? Azima dah. Yang tak faham bagi cikgu satu muka sedih. Semua tak ada muka sedih, ada muka ketawa, ada sedih. N sahaja, Adam sahaja. Okey, sambung satu soalan lagi sebelum kita habis. Okey, yang ni nombor 4. PT tolak QR. Kita tengok gambar. PT. Kena padam, cuma tak dapat buat. Pening tengok. Okay, PT tolak QR. Ni. Okay, kita direct ke jawapan dia. PT tolak QR sama dengan PT tambah RQ. Tengok dia. Dia buat bahagian ni. Okey. Daripada tolak dia tambah, dia songsangkan arah mereka. Mereka sama. Okey. Jadi PT QR menjadi RQ. Okey, dia nak tahu sebenarnya ini boleh cikgu pindah ke sini. Itu dia. Okay, mereka sama. Cikgu baginya ke sana. Jadi dah dapat segitiga ni. Dah dapat jawapannya negatif A kan? Betul? Kita cek. Jawapannya positif A. Sekejap cikgu cek apa silap cikgu. Cikgu tengok PT, P ke T, Q ke R. Q ke R. Q ke R. Cikgu buat elok-elok. Cikgu buat elok-elok. Pening sikit. Okay, cikgu padam ni dulu. Okay. Okay, first kita tengok yang line pertama. PT tolak QR. Tulis sini. Baru cikgu nampak. PT tolak QR sama dengan PT tambah RQ. Okay. RQ, PT. Ini TU. Yang ini RQ. Okay, tak ada masalah. Anak-anak. Yalah betul lah. Ini pergi sini. Sama dengan ini pergi sini. Negatif lah. Betul. Cikgu yang kejap. Cikgu sendiri pening kejap. Bagi cikgu tengok sekejap. PT. Cikgu tukar RQ kepada TU. TU sama dengan PU. Cikgu buang TT itu. P ke U. Jadi sama dengan A, positif. Ada negatif ke? Tak ada. Ya betul lah. Okay, cikgu terangkan semula. First, kita tukar tolak menjadi tambah. QR menjadi RQ. Songsangkannya. Dan dalam gambar, yang sebelah yang lain, RQ sama dengan TU. Dan T dengan T kita boleh buang, ambil PU. PU adalah A. Selesai. Boleh? Okay, ini jawapan dia. Okay, dah okay.
Nak sambung sedikit lagi yang soalan dalam ulang kaji tu. Kalau nak kita sambung, kalau tak nak kita bersurai. Nak bersurai ke nak sambung? Tak ada jawapan. Tak jawapan tu nak ke tak nak? Sambung. Okey, sambung alang-alang. Okey, cikgu sambung. Kalau kamu masih ingat, cikgu pernah share satu modul dalam Telegram, modul tingkatan 4. Dalam tu, di muka surat ni, bahagian vektor, muka surat apa ni? Dia ada tulis. Tak tahu muka surat apa ni. Dia ada nota untuk vektor. Setiap bab ada sebenarnya, cikgu tak guna pun. Okay, kamu boleh baca dia, vektor-vektor dia. Ni AB sama dengan AO tambah OB. Terbalikkan, tambah menjadi tolak, OB menjadi BO. Okay, itu yang kita belajar tadi. Okay. Okay, baik, cikgu nak pergi yang ulang kaji tu. Ya, modul tu nanti bawa masuk kelas. Kalau kamu sudah cetak, bolehlah bawa. Bawa lah. Kalau tak pun, cikgu rasa tak sempat, cikgu nak print banyak tu, tak dapat print. Bawa saja. Yang dah print. Okey, cikgu nak pergi ke ni, ulang kaji. Yang ini kemarin. Okey, sampai sini vektor ni. Okey, kamu tengok gambar sekejap. Kamu nak fahamkan apanya. Tengok ni. OQ diwakili oleh vektor Q, OR vektor R, OS tak ada. Okey, kita tengok. Dia nak cari magnitude negatif OQ. Okey, kita tengok ni. OQ adalah ni. Segitiganya. Kalau nak magnitude mesti guna teorem Pythagoras. Sekejap, cikgu nak guna warna lain. Negatif OQ. Okey, kamu tengok baik-baik. Negatif OQ sama dengan positif QO, kan? Okay, kamu buang negatif tu, kamu songsangkan tempat O dengan Q. Jadi OQ adalah Q. Oleh sebab dia adalah ambil modulus, boleh kita abaikan saja. Kita ambil segitiganya. Okey, ini 3, ini 4, ini punca kuasa, 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 iaitu 5. Dapatlah jawapannya 5. Okey. Cek jawapan. Cikgu akan ada letak jawapan di belakang. Ini cara dia. Dia pakai negatif sebabnya ada tanda negatif. Arahnya sebenarnya 5 unit. Okey. Dia pakai ni cara ni. Ni negatif. Apa ni? Negatif OQ sama dengan QO. Sama dengan QO. Q turun, ini ke sana. Jadi kalau turun negatif lah. Negatif. Okey. Soalan B. Diberi OQ adalah, ini kita dah tahu. Ungkapkan RQ pula. RQ ni AQ, dia nak AQ dalam ni. Dia kamu kena cari segitiganya. Kepada ni. Kamu kena cari segitiga untuk RQ. Okey, cuba type sekarang. Apakah persamaan untuk RQ? Apa tambah apa?
Tengok gambar. RQ adalah apa tambah apa? RQ. Cuba tengok gambar, cari segitiga R ke Q nak melalui titik apa? Cuba type. Apa tambah apa? Cikgu suruh kamu pisahkan R dengan Q, ya. Fahmi hampir sebab dia nak huruf pertama adalah R. Okey, Azia tu bagi R, ya, bermula dengan R, berakhir dengan Q. Jadi di antaranya ada O, betul. Ni. Okey, kita pegang gambar sekarang. Kita tengok gambar sekarang. Okey, yang lain semua betul. Okey, kita tengok gambar. Anak panah tu R ke Q, anak panah R ke Q sama dengan R ke O tambah O ke Q. Tengok ni. Ini bertentangan dengan R, ini sama dengan Q. Jadi yang kita nak guna nanti negatif R dan positif Q. Okey? Sebab dia ikut arah. Yang ni bertentangan. Jadi kita masukkan RO adalah negatif R, OQ adalah positif Q. Okey, ini dia. Ini dia. Dia nak sebutan Q dengan R. Okey, kita tengok jawapan. Ini dia, betul lah. Yang penting kamu pandai tulis ni. Mesti betul. Guna huruf yang sama. Okey. Lepas tu cari dari gambar apa benda RO, apa benda OQ. Kalau dia bertentangan arah ada negatif. Kalau sama arah dengan yang asal positif. Itu dua soalan lah. Ini pun cikgu bagi di bahagian soalan yang mudah. Apa maksud soalan yang susah? Soalan yang susah adalah contohnya yang cikgu nak kamu dapatkan 3 markah. So last untuk sekarang. Contohnya ini modul dari Negeri Sabah itu. Cikgu nak tengok soalan yang keluar SPM. Ini yang cikgu nak kamu kuasai. Ini dia. Soalan inilah yang cikgu kata cikgu nak kamu dapatkan markah di bahagian A sahaja. Okey, yang ini yang pening ini, yang selari ini, nilai K ini masih ingat K? Ini nilai K dia guna huruf lain. Cari nilainya. Okay, cikgu tak target ini, cikgu target A saja. Okey, kita tengok satu soalan terakhir untuk hari ini. Jawapannya di belakang tu. Ini dia, ada nisbah. AQ adalah sama dengan 3QB. QB 1 kali, AQ 3 kali. Itu maksudnya. Kalau kamu tak faham, cikgu kata guna cara nisbah. QB turun, AQ per QB sama dengan 3/1. Jadi AQ 3 bahagian, QB 1 bahagian. Itu maksudnya. Kita kena buat benda ni untuk dapatkan berapa bahagian itu. Okey? Okey, sambung. P titik tengah. Okey, kita tengok maklumat yang diberi. OA sama dengan 5A. OA 5A. OB 10B tulis. Dan kamu tengok BP. Okey, cikgu nak kamu type sekarang. Type sekarang, apakah BP? Tulis. Yang pertama, BP sama dengan apa tambah apa?
BP. B ke P. Anak panah. Okay, ada jawapan dah. Amy kata BOOP. Okay, Mira pun sama. Alia belum. Alia BOOP. Ya, semua betul. BOOP. Ada maklumat. BO ni. OP ni. Ni setengah. Kan P di tengah. Jadi ini 5/2A. 5/2A. Atau 2,5. Okay. Atau kita tulis 2,5. 5 bahagi 2 adalah 2,5. Okay. Jadi kamu tulis BO tambah OP. Dalam exam, soalan yang macam ni, A mesti buat cara ni. Hukum segitiga. BO yang ini OB. OB positif. Yang kamu nak BO adalah negatif OB. Kamu boleh tulis macam ni, kamu senang. BO positif sama dengan negatif OB. OP adalah 2,5 atau 5/2 OA. Macam itu. Jadi negatif OB adalah negatif 10A. Negatif 10B tambah 5/2 OA adalah cikgu silap. 1/2. Apa benda ni? 1/2. Setengah. 1/2 daripada 5A. Okay. Jadi jawapannya 5/2A tolak 10B. Tengok jawapan belakang ni. Ni dia. Okay. Okay, soalan yang kedua tak akhir untuk hari ni ya. Dah 2 suku dah. OQ. Okay, buat satu persamaan hukum linear, hukum segitiga untuk OQ. 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 Ni dia. OQ adalah buat segitiganya. Ada orang bagi dah. OQ adalah OB, BQ. Dua orang bagi yang sama. Okey, boleh. Jadi, first step. OQ sama dengan OB tambah BQ. OB 10B. Masalah kita di BQ. Kita belum ada BQ. Tetapi cikgu tahu bahawa BQ ni dari sini ya. Dari atas ni. Kamu tengok dari atas ni. BQ adalah pindah 3 sana. QB ya. QB sama dengan 1/3 AQ. Nak cari AQ, kita pakai yang besar lah. Cikgu pakai yang besar. Kamu tengok yang besar ni. Ni anak panah, ini anak panah. Cikgu pakai AB. OAB. BQ, bukan BQ B ke Q. Jadi dia adalah B ke A. Cikgu pakai ni. Okay. Jadi ini adalah B ke A. Ini adalah 10B. Ini adalah 5A. Kalau nak B ke A, B ke O, O ke A. Jadi negatif 10B tambah 5A. Manakala yang ini satu bahagian,
daripada semuanya 4 bahagian. 3 tambah 1, 4. Jadi 1/4 BA. B ke A. Maka 10B tambah 1/4 BA adalah ni, negatif 10B tambah 5A. Maka 10B tolak dengan 5/2B tolak dengan 5/4A. Susun semula negatif 5/4A tolak setengah tambah dengan tolak 2/2, 7/2. 7/2 iaitu 15/2B. Okay, itu jawapan dia. Kenapa cikgu ada negatif? Jawapan di sini cikgu punya ada negatif. Apa masalahnya? Kena cek. Yalah, mana ada negatif ni? Apa masalah cikgu? Ni positif. Kenapa cikgu tulis negatif? Positif. Okey. Itu dia. Ni ada contoh soalan yang cikgu nak kamu skor. Yang B cikgu tak nak lah. Yang 6 markah cikgu tak nak lah. Yang cikgu nak yang atas ni. Okey. Kamu boleh cari soalan ini di Telegram. Pergi vektor bab 8 soalan 50. Okey. Kalau kamu nak lah, tak perlulah. Kamu baca buku rujukan, baca buku teks pun ada. Kalau buku teks, okay, untuk yang kamu di rumah, kamu baca buku teks sahaja. Buku teks ada soalan-soalan yang akan keluar. Okey. Cikgu tak cover habis, cikgu hanya buat untuk exam sahaja. Jadi besok kamu bawa yang kamu dah cetak pun okey. Kalau tak, kamu bawa kertas saja. Cikgu nak okey, macam ni. Vektor macam kira dah habis. Kamu jangan membazir masa lagi untuk vektor. Habis kelas hari ini, habis sekarang, cikgu nak kamu fokus soalan yang cikgu nak kamu okey, iaitu buat graf soalan 4 ni. Soalan 4, buat graf jawapan yang ada di sini. Buat dulu, baru jangan tengok dulu. Okey, ni soalan graf juga. Ada 2 soalan ini dalam exam. Satu yang ada log, satu yang tak ada log. Satu yang ada log, ini log 10Y. Satu lagi soalan yang tak ada log. Okay, mesti pandai buat jadual. Tak pandai nanti PM cikgu. Yang ini, kita bincang besok jugalah. Yang ini nombor indeks buat juga. 2 soalan, exam pun sama. Segitiga pun ada 2 soalan juga. Hampir sama dengan yang cikgu bagi di sini. Jawapan pun ada. Kamu cuba sendiri. Ingat, petua kosinus, petua sinus. Okey, tiga bab ini kamu mesti buat di rumah dulu. Yang lain cikgu akan bincang dalam kelas tambahan besok. Ini cikgu akan bincang. Yang tak ada jawapan itu cikgu akan bincang. Yang ada jawapan tu cuba di rumah sendiri. Besok cikgu fokus yang soalan yang lain lah. Kecuali kamu sangat lemah, tak dapat buat di rumah hari ini untuk 6 soalan cikgu tadi. Buat di besok tadi dalam kelas pun okey. Dengan cikgu di sebelah, kamu lebih selesa. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih atas kehadiran. Ada lagi soalan nak tanya sebelum cikgu tutup? Tak ada. Anis tak ada. Azia tu tak ada. Okey, jadi lepas ni kalau kamu nak belajar untuk exam besok pun okey. Kamu nak buat soalan 6 soalan yang cikgu sebut tadi pun okey. Kalau kamu memang malas tak nak buat, sekurang-kurangnya baca jawapan yang cikgu bagi itu. Nak faham cara dia. Okey? Okey, itu saja.
Okay, terima kasih kelas. Okay, bye semua. Cikgu nanti upload dekat YouTube lah. Ya, nanti cikgu upload di YouTube, senang kamu nak buka kan? Kalau buka Google Drive lama. Okay. Okay, nanti cikgu upload. Okay, thank you semua. Bye. Okay. Okay, cikgu tutup.